A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tamanya ucap tahniah pada pihak dan ulama yang telah menganjurkan suatu nadwah bagi membincangkan suatu tajuk yang sangat penting dan solution penyelesaian dari persepsi Islam terhadap isu-isu yang timbul sama ada di kalangan masyarakat Islam atau di kalangan jamaah Islam. Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia dalam bentuk yang berbeza, dan Allah Ta'ala lebihkan sebahagian manusia berbanding sebahagian lain, sebagaimana Allah lebihkan di antara Nabi-Nabi. Firman Allah Ta'ala, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Demikianlah Nabi-Nabi kami lebihkan sebahagian mereka berbanding sebahagian yang lain. Di kalangan mereka ada yang berbicara dengan Allah Ta'ala dengan beberapa kalimah, dan kami lebihkan mereka dengan beberapa darjat. Ayat ini membuktikan kepada kita hebatnya ciptaan Allah Ta'ala dalam cipta makhluk dia. Di kalangan Nabi-Nabi pun dia tak buat sama, apatah lagi di kalangan kita. Ilmu pengetahuan yang tak sama, cara berfikir yang tidak sama, cara bertindak yang tidak sama, dan cara menilai yang tidak sama. Dan kepelbagaian inilah sebagai tanda kekuasaan Allah Ta'ala dan kehebatan ciptaan Allah. Cuma umat Islam kita diajar dengan kaedah, kerana setiap perkara kita terikat dengan syarat-syarat dia, termasuk juga syarat kita berfikir, beramal, bekerja. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam ni terikat dengan syarat. Semua benda ada syarat dia. Termasuklah syarat untuk kita berfikir, ada kaedah dia, ada formula dia. Tidak boleh terlalu bebas, tapi tidak boleh terlalu ketat. Almarhum Tok Guni Aziz seringkali menyebut dua kalimah supaya dalam tindakan kita, bila kita terlalu syadid, terlalu ketat, maka dia akan menimbulkan orang yang tidak mempedulikan agama. Nabi SAW berpesan, inna hazzadin yusrun walam yusadad din ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa yassiru wa bashiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in min durjah. Rawat Tabrani. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Islam ni ajaran yang mudah. Jangan ada di kalangan kamu yang bertindak keras terhadap Islam, nanti kamu tidak akan dipedulikan, yakni orang tidak akan peduli agama. Bila kita ketat sangat, orang akan jadi mudah tidak mempedulikan larangan agama. Kalau kita longgar sangat, menyebabkan manusia akan bercampur baur agama hingga menjadi sebagaimana agama-agama yang lain. Maka kali itu kata Nabi, cari pendekatan, cari pendekatan bagaimana untuk dekatkan manusia dengan Islam. Fasaddidu wa qaribu, dekatkan mereka dengan Islam. Wayassiru, permudahkan urusan agama, dengan berapa syarat-syarat dan prinsip dia. Wabashiru, dan gembirakan mereka, dan minta pertolongan Allah Ta'ala pada waktu petang dan pada waktu pagi, agar apa yang kita buat ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menceritakan bagaimana kaum-kaum dan umat-umat yang terdahulu, ahli-ahli kitab, mereka berpecah setelah turunnya wahyu Allah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ahli kitab itu mereka berpecah setelah Allah Ta'ala turunkan kepada mereka keterangan dan bukti-bukti. Sepatutnya manusia bila berpecah, turun wahyu Allah, turun ayat Allah, dia bersatu. Sepatutnya bersatu.
Kita boleh berpecah selagi mana tak ada wahyu, selagi mana tak ada nas, tak ada dalil. Sepatutnya bila ada dalil depan kita, ada sandaran, sama ada Quran atau hadis, maka sepatutnya bersatu. Tetapi Allah Ta'ala menggambarkan tidak begitu. Mereka berpecah setelah datang kebenaran daripada Allah Ta'ala. Sepatutnya bila turun wahyu Allah, mereka bersatu, tapi mereka berpecah. Walaupun depan mereka ada nas, walaupun depan mereka ada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta sedang Nabi ada di kalangan mereka, mereka bertengkar depan Nabi SAW. Sampai Allah turun Al-Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bersama kamu ada Rasulullah. Tempat sepatut jadi rujukan. Sepatutnya kalau kita ada Nabi, tak sah kita bertengkar. Kita bincang, kita terima pandangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Demikianlah juga yang berlaku. Kan itu zaman Nabi kita dapati muncul beberapa kumpulan-kumpulan, golongan-golongan, walaupun Nabi berpesan berpuluh kali. Antaranya pesanan Nabi dalam peristiwa Hajjatul Wada, haji perpisahan. Nabi berpesan, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqa'a ba'din. Jangan kamu jadi kafir lepas aku mati ni. Tapi sejarah mencatatkan hari ini Nabi wafat, besok puluh ribu murtad. Bukan sikit yang murtad. Musallamatul Kazzab membawa penyokornya hampir 5,000 orang murtad. Di Bahrain hampir 10,000 murtad. Apakah lagi tempat-tempat yang lain? Walaupun Nabi berpesan, jangan kamu jadi kufur, jadi murtad lepas aku mati. Demikian juga sejarah mencatatkan kepada kita bagaimana ada penulis wahyu yang murtad, na'udzubillah. Penulis wahyu, amil yang ditugaskan oleh Nabi untuk menguat zakat, kemudian bawa berita yang tidak betul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan kepada kita ada beberapa perkara yang perlu kita beri perhatian. Pertama, Islam meraihkan perbezaan. Jangan kita syadid sampai tak boleh berbeza pendapat. Islam meraihkan perbezaan. Perbezaan pendapat perkara biasa. Islam menghormati dan meraihkan perbezaan tersebut. Tetapi Islam menggariskan yang boleh berbeza pendapat dan perkara yang tak boleh berbeza pendapat, yang di mana dalam perkara prinsip dan dasar umat Islam mesti bersatu. Tidak boleh khilaf dalam perkara prinsip dan dasar. Maka yang jadi khilaf, yang menyebabkan timbul pelbagai pandangan, ialah berhubung dengan kaedah menetapkan prinsip-prinsip tersebut. Ini berlaku di kalangan para ulama yang muktabar. Imam Bukhari, Imam Muslim berbeza dengan syarat-syarat hadis sahih dan hadis-hadis yang dianggap dhaif di kalangan para ulama. Jadi oleh kerana itu, perkara asasnya bahawa kita tidak boleh berbeza dalam perkara prinsip dan dasar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dalil yang qat'i, dalil yang tetap, sama ada dalam Quran atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, meraihkan perbezaan pendapat dalam perkara yang tidak menjadi prinsip. Kalau kita lihat dalam gerakan Islam, di sana ada usaha musuh-musuh untuk pecah belahkan Islam sejak zaman Nabi. Kalau tuan-tuan membaca sebuah buku yang dikarang, yang ditulis, diterbitkan di Indonesia berhubung dengan seorang lelaki, Jeneral Ali Murtopo, bukunya tidak tebal sangat, menyiasahkan bagaimana Jeneral Ali Murtopo ni seorang yang dilatih oleh CIA Amerika, kemudian dihantar ke Indonesia. Dia daripada Indonesia, menyerap dalam tentera di Indonesia, dan tanggungjawabnya satu, tugas besarnya satu, pecahkan gerakan Islam. Pecahkan gerakan Islam. Jeneral Ali Murtopo akhirnya memegang jawatan penting dalam tentera. Sewaktu pilihan raya 1963 beliau datang ke Malaysia. Kemudian waktu krisis di antara Malaysia dengan Indonesia,
Bahkan dalam pilihan raya tahun 70-an beliau juga datang. Kita tengok tugas beliau pecahkan seboleh mungkin gerakan Islam ini menjadi gerakan yang kecil dan hilang pengaruh. Kerana mereka sangat bimbang, mereka khususnya sangat bimbang dengan umat Islam bila mana bersatu dia akan membentuk satu kekuatan. Lalu dipecahkan. Hari ini kita menyaksikan bagaimana di Indonesia hampir 40 gerakan Islam yang tidak boleh bersatu. Saya ingat Bangku Presiden pergi ke Indonesia sebelum pemilu Pilihan Raya Umum Indonesia, bertemu dengan pemimpin-pemimpin gerakan Islam di Indonesia, memperingatkan mereka bahaya bila mana kita tidak boleh kompromi dalam perkara-perkara yang sepatut kita boleh kompromi. Islam tak benar kompromi dalam perkara prinsip, tapi dalam perkara furu' hendaklah kita raikan satu sama lain. Sayangnya mereka tidak boleh kompromi. Mari pilihan raya menyaksikan bagaimana umat Islam tewas. Kristian yang boleh menguasai di wilayah yang majoriti umat Islam. Dan ini yang berlaku di Indonesia. Dan pengalaman sejarah, apa-apa yang berlaku di Indonesia kemudian akan berlaku di Malaysia. Kita berada di belakang Indonesia dalam hampir semua benda, termasuk isu-isu khilafiyah, pertembungan fikrah, kepelbagaian idea dan seumpamanya. Hatta dalam bidang sukan, dalam bidang muzik, dalam bidang apa sekalipun, dalam bidang dakwah, biasa kita di belakang Indonesia. Apa yang berlaku di sana sebagai isyarat, lepas tu dia akan datang ke Malaysia. Hatta golongan teroris muncul di Indonesia, dia akan bergerak ke Malaysia. Jadi oleh kerana itu sahabat-sahabat sekalian, dalam menghadapi kepelbagaian pandangan-pandangan inilah memerlukan suatu benda yang kita sebut sebagai as-sam'u wa ta'ah, dengar dan patuh. Ana pagi tadi merasmi mesyuarat agung kawasan Putrajaya sebelum ada mesyuarat Jurutankuasa Pilihan Raya Sarawak di Pejabat Agung. Mari kemari ni tak habis mesyuarat lagi, saya tinggal sebab nampak dah gaya-gaya macam nak menang, boleh tinggal lah. InsyaAllah. Saya sebut bahawa taat ini dalam jamaah, ketaatan ataupun wala dalam jamaah ialah sesuatu yang berlaku kepada benda yang kita tak setuju. Taat ialah kita patuh satu-satu keputusan yang dibuat oleh jamaah dalam perkara yang kita tak setuju, yang kita tak puas hati, barulah taat. Taat tak perlu dalam perkara yang kita setuju. Benda dah setuju, taat buat apa memang setuju dah. Taat ini benda yang kita rasa lain, pendapat kita lain, pendapat pimpinan lain. Jemaah putus, bila putus baru timbul wala. Berbeza pendapat dalam mesyuarat, dalam pincangan, tak apa, dia merupakan kematangan kita berfikir. Saya kalau mesyuarat, saya suka kalau semua setuju, saya tak setuju. Kalau semua tak setuju, saya setuju. Bukan suka balah, tapi suka untuk kita melihat semua sudut sebelum kita buat keputusan. Sebab bila kita buat keputusan, kita kena taat. Nak batal keputusan, kena mesyuarat semula. Sebab itu kita tengok dalam jamaah kita yang makin besar, pas hari ini 1 juta lebih ahli, dan kita tahu yang menyertai jamaah Islam ni daripada pelbagai metod pemikiran, latar belakang, berbagai-bagai bentuk. Ada orang kampung yang tak pernah sekolah jadi ketua cawangan. Ada profesor yang baru pencen jadi ahli dalam cawangan dia. Di peringkat awal parti yang banyak menyertai kadang-kadang orang yang memang liar, kaki belaga ayam. Di tengah belaga ayam, orang report polis, polis datang, polis tangkap ayam dia, dia marah polis, dia masuk PAS. Dia masuk PAS bukan sebab apa, sebab dia marah polis. Dia anggap polis ni kerajaan UMNO. Maka pada waktu itu mermakan-bagai. Alhamdulillah, jemaah terus berkembang, parti terus mendapat sambutan. Kita berjaya, walaupun dalam konteks pilihan raya mungkin kita gagal menguasai Putrajaya. Sampai pagi tadi bila kita pergi Putrajaya, saya rasa dekat dah, insyaAllah.
Tapi realitinya, kejayaan sesuatu gerakan Islam tidak diukur daripada pilihan raya. Kalau kita hanya ukur kursi, kita gagal. Tapi kena buka, kena tengok luas kejayaan dalam konteks gerakan dakwah. Kita menyebarluaskan kefahaman Islam di kalangan masyarakat. Ya, alhamdulillah kita berjaya, ya, membina suatu suasana baru, pemikiran baru terhadap pandangan-pandangan sudut pandangan Islam sebagai jalan penyelesaian kepada apa yang berlaku. Ya, mungkin tadi telah disentuh isu bila kita buat satu anjakan terhadap budaya politik matang sejahtera yang kita kemuka. Kerana pengalaman negeri yang kita menang, ya, di antara politik matang sejahtera ini ialah untuk mengurangkan ikhtilaf dan mencari titik persamaan, membesarkan yang sama supaya kita mengecilkan perbezaan. Dia begini, akhi, kalau kita besarkan perbezaan bermakna kita meramaikan musuh. Kalau kita kecilkan perbezaan, kita besarkan persamaan, kita ramai kawan. Kita berbeza, tapi bergantung kepada kita nak besar yang mana. Kalau kita besarkan perbezaan, kita akan jauh-jauh. Sebab tu orang bercinta, dia bercakap perlahan walaupun dia duduk jauh. Bukan pengalaman ni, pengalaman kongsi sama. Orang tengah bercinta, dia duduk jauh, dia cakap perlahan. Orang berkelahi, berbalah, walaupun dekat, dia cakap kuat. Kenapa? Kenapa orang bercinta duduk jauh cakap perlahan? Sebab hati mereka dekat. Bab ini kita akan bincang panjang lain kali. Ya. Kenapa orang bermusuh dia kena cakap kuat? Sebab hati mereka jauh. Dia balah duduk dekat je, dia cakap kuat, padahal kawan tu duduk dekat dia. Sebab hati mereka jauh. Bila hati jauh, kita hanya membesarkan perbezaan. Ya. Al-Quran menyebut dengan prinsip, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'an ila akhir ayat. Katakanlah kepada ahli kitab, ta'alau, mari kita duduk bersama, kita bincang kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ada kalimah yang sama antara kami dengan kamu. Dalam konteks politik negara, ada kalimah yang sama. Basmi rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, kezaliman, penindasan, ni kalimah yang sama. Tapi orang Islam ada prinsip. Kita ada prinsip. Allah Ta'ala tegaskan, dalam merunding perkara yang sama, kamu jangan syirik pada Allah. Prinsip ini dipelihara. Maksud apa dia? Kita nak persamaan, tapi kita tidak boleh gadai prinsip kita kerana inginkan persamaan. Kita nak bersama, tapi Islam tegaskan prinsip tak boleh gadai. Jangan jadi macam mana berlaku dalam mazhab Kristian pada abad ketiga, pada abad ke-8 hingga abad ke-8, menyaksikan bagaimana gereja menguasai seluruh struktur yang ada di Eropah. Pandangan gereja dianggap wahyu Tuhan. Semua pihak tak boleh lawan, tak boleh beza pendapat. Perbezaan pendapat dengan gereja dianggap menentang gereja. Pada waktu itu kita saksikan bagaimana pandangan saintis sentiasa bertembun dengan pandangan gereja, termasuk bumi mendatar atau bulat. Bertembung pandangan saintis dengan pandangan gereja. Akhirnya apa yang berlaku? Yang berlaku ialah gereja, yang berlaku ialah saintis istihar keluar daripada kawalan gereja. Kami tak ada kena mengena gereja, gereja tak ada kena mengena kami. Diikuti oleh universiti-universiti, istihar keluar daripada kawalan gereja. Ahli politik istihar keluar pada kawalan gereja, ahli ekonomi keluar. Akhirnya tinggallah gereja mengurus urusan agama. Apa yang berlaku disebut sebagai revolusi Perancis ialah suatu ledakan baru di mana mereka menganggap kalau kita nak maju, tinggalkan agama. Kalau kita pegang agama, kita tak maju. Nak maju, tinggalkan agama.
lalu berlaku pemisahan ini yang kemudian diimport ke negara umat Islam yang kita kenali sebagai fahaman sekularisme. Sekularisme di luar masjid hampir selesai, tapi kita masih lagi ada masalah sekularisme dalam masjid di Malaysia sampai ke hari ini. Masih ramai lagi orang bercakap dalam masjid tak boleh cakap politik, politik kotor, agama bersih. Sedangkan padahalnya politik Islam dia beranak dalam masjid, lahir dalam masjid, besar dalam masjid, bertindak di luar masjid. Politik Islam bukan lahir di luar masjid. Dalam masjid kita latih imam, kita makmum, mengajar memilih pemimpin. Ada syarat dia. Walaupun kita nak ikut belakang imam tu 5 minit, ada syarat dia. Ada syarat imam, ada tanggungjawab, ada kewajipan. Ada syarat kita makmum, ada tanggungjawab kita, dan ada beberapa tugas-tugas tanggungjawab kita sebagai makmum, ada kewajipan kita. Rakyat dengan pemimpin, bila makmum dapati pemimpin imam buat salah, menjadi tanggungjawab makmum menegur imam. Ni politik Islam. Rakyat tak boleh biarkan pemimpin buat salah, rakyat mesti tegur. Kalau dalam semayang pun kena tegur imam, apatah lagi di luar semayang dalam konteks politik negara. Rakyat kena bangkit menegur pemimpin. Pemimpin jangan sombong. Bila makmum tegur subhanallah, jangan marah makmum. Tuan-tuan cuba bayangkan, bila makmum tegur subhanallah, subhanallah, tu imam pusing belakang, apa subhanallah, subhanallah. Yang berlaku sekarang, bahananya bila politik tercabut dengan agama. Bila politik tercabut daripada agama, dia akan punah politik. Bukan saja politik, ekonomi tak ada agama akan punah ekonomi. Sosial yang tak ada panduan agama akan punah masyarakat. Apa-apa saja. Maka teguran bergantung pada kes. Kadang-kadang teguran tu dalam perkara yang ranting, yang furuk, yang sunat. Imam lupa baca kunut, kita makmum, kita tegur subhanallah. Tiba-tiba imam sujud juga, nak sujud juga, kita tegur lagi subhanallah, disujud juga, subhanallah, disujud juga. Memang degil punya Pak Imam. Apa tanggungjawab kita? Boleh kita mufarakah? Tak boleh. Kita kena rokok, kita kena sujud sebagaimana imam sujud. Kenapa? Kerana ini bukan prinsip, bukan dasar. Kita tegur kerajaan, dia naik tarikh elektrik, kita tegur subhanallah, dia naik lagi, subhanallah, naik juga. Bayar. Tak bayar kena potong. Kerajaan nak naikkan tol, kita tegur, buat demonstrasi, subhanallah, dia naik juga, subhanallah, bayar. Kalau tak mau bayar, ikut jalan lama. Tetapi di sana ada perkara yang kita tak boleh kompromi. Orang tanya kenapa PAH bertembung, tak boleh ke PAH bersatu dengan UMNO? Kita kata pertembungan PAH dengan UMNO pertembungan dasar, bukan furuk. Kalau furuk tak apa ya akhi, pertembungan kita prinsip. Kenapa PAH batal tahalus dengan DAP? Kerana langgar prinsip. Kenapa dulu boleh? Dulu boleh kerana mereka tanda tangan setuju. Bila mereka setuju dengan perjanjian, maka kita orang Islam terikat dengan perjanjian. Bila perjanjian dilanggar, maka batallah tahaluf. Sayang macam mana suami pada isteri, jagalah sayang. Tapi bila berlaku perkara langgar prinsip, na'udzubillah, seorang murtad contoh, automatik hubungan akan terpasah. Kita tak boleh kompromi dalam perkara prinsip. Tapi Islamlah ajaran yang paling lemah lembut, paling suka kompromi. Orang Kristian boleh duduk dalam negara Islam, dijamin keselamatan dia. Orang Buddha duduk negara Islam, dijamin keselamatan dia, agama dia, budaya dia, makan minum dia. Tapi kenapa orang Islam yang duduk negara Hindu tak selamat? Orang Islam duduk di negara Buddha tak selamat.
Pengalaman kita, rakan-rakan kita di India, Masjid Babri mereka robohkan, kencing. Pengalaman di Myanmar, bagaimana umat Islam dibunuh. Pasal apa mereka dibunuh? Sebab dia beriman dengan Allah Ta'ala. Siapa yang bunuh mereka? Sami buta. Sebab itu bagi kita mempamerkan kebaikan Islam, tetapi berpegang dengan prinsip. Selagi mana kita berpegang dengan prinsip, kita dimuliakan. Boleh jadi, ya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan ke berjuang, kamu tak suka, cuma Allah Ta'ala sebut boleh jadi yang kamu tak suka ni sebenar baik bagi kamu. Kita tak suka tapi sebenar baik bagi kita, dan boleh jadi yang kita suka sebenar tak baik bagi kita, ya. Allah tahu, kata Allah, kamu tak tahu. Ubat pahit kita tak suka tapi dia baik. Gula manis kita suka, sebenarnya dia tak baik, kena kerat kaki. Maksudnya bahawa di sana menjadi tanggungjawab kita berpegang teguh dengan pandangan-pandangan merujuk kepada ahli dalam prinsip, ya. Ini sebagai kesimpulan daripada apa yang majlis saya. Yang pertama, perkara yang menjadi dasar kena rujuk kepada ahli. Kadang-kadang bincang isu hudud, yang tak reti, yang bukan ahli, duk bincang sama-sama sendiri. Di sana ada perkara yang khususiyah, yang tak boleh, kena rujuk kepada ahli. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli, tanya pakar. Kita bukan bidang kita. Bila kita campur jadi fitnah. Yang kedua, ya, pertama merujuk kepada ahli dalam perkara yang khilaf. Yang kedua, berpegang teguh dengan keputusan yang dibuat oleh jamaah. Suka ke tak suka, pegang. Ada kebaikan yang kadang-kadang pimpinan kita nampak, kita tak nampak. Pimpinan kita tahu, orang di cawangan nampak cawangan dia, AJK kawasan nampak dalam kawasan dia, pimpinan negeri nampak satu negeri, pimpinan pusat nampak seluruh negara, presiden dia bukan nampak seluruh negara, dia kena pandu haluan parti. Kapal nak belayar ikut lain mana, sekali-sekala dia kena tengok anak buah dalam kapal. Ada anak buah ni baru naik kapal, baru naik, terus kena ombak, mabuk terus, ya, terus mabuk, ya. Ada anak kapal yang baru naik, penumpang baru naik, dia rasa pening, dia tidur, sedar-sedar sampai, dia kata okey lah, tak ada ombak kali ni, ya, nampak okey, ya. Dia tengok orang lain muntah belaka. Pasal apa muntah ni? Mabuk. Itulah lain kali ada orang beritahu saya, kata, ustaz, saya kalau buka Facebook pening kepala. Saya kata, buat apa buka? Tutup lah. Kalau kita buka kita pening, tutup je lah. Kalau tutup, tak tahu maklumat, baca yang kita perlu, yang lain tak payah baca, ya. Kadang-kadang, ya akhi, bila kita pegang dengan prinsip ini, di sana ada kebaikan, ada hikmah yang sangat besar yang kita tak nampak. Waktu Nabi nak pergi perang Khaybar utara Madinah, Nabi kumpul para tentera, sahabat. Tak tahu Nabi menuju ke selatan. Kenapa Nabi, sahabat-sahabat tak tahu Nabi nak pergi ke mana ni? Tiba-tiba Nabi buat urusan tuju ke selatan, Khaybar di utara. Sahabat tengah jalan, Nabi berhenti. Sahabat tanya, ke mana Rasulullah? Nabi kata, kita akan pergi ke Khaybar. Sengaja turun ke selatan bagi melirukan puak-puak munafik yang ada di Madinah. Kadang-kadang pimpinan kita buat keputusan, kita tak nampak, tapi bila dia buat keputusan dalam jamaah, sami'na wa ata'na, di sana ada kebaikan, ya. Di sana ada kebaikan. InsyaAllah jemaah kita makin kuat, bukan makin lemah. Kita kuat, cuma kadang-kadang ada orang dia tak sedar dia kuat.
ya, orang lain nampak dia kuat tapi dia tak rasa dia kuat, ya, badan sendok tumbuk nyamuk ya. Tak jadi. Kalau badan kuat kena tumbuk gajah, ya. Jadi yang ketiga, hendaklah sama-sama kita istiqamah dengan pati. Dan nak boleh istiqamah dalam perjuangan Islam ini, kita kena perbetulkan, minta ampun pada Allah dosa-dosa kita, perbetulkan manhaj kita, kemudian Allah Ta'ala akan perteguhkan hati kita, perteguhkan pendirian kita. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana. Sabbit aqdamana tu nombor 3, bukan nombor 1, bukan nombor 1. Minta ampun tu nombor 1. Bermakna di antara sebab yang tak boleh istiqamah ialah kerana dosa yang banyak, ya. Yang kedua, israf, ya. Israf, kita berlebih-lebihan dalam urusan kita. Kadang-kadang dakwah kita kasar sangat melarikan manusia, tulisan kita tajam sangat yang menyebabkan orang rasa tersinggung dengan tulisan kita. Kadang-kadang kita bertahan furuk lebih pada tahan prinsip. Ini di antara benda-benda yang menyebabkan manhaj yang tak kena, ya. Israfana fi amrina. Barulah mari yang ketiga, wasabbit aqdamana, ya Allah tetapkan pendirian kami. Baru mari yang keempat, wansurna 'alal qaumil kafirin. Tolong ya Allah, berilah kemenangan pada kami untuk mengalahkan golongan kafir. Maksud apa dia? Maksud kita tak boleh mencapai kemenangan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kena tolong pertolongan Allah dulu baru kita boleh menang. Supaya kita jangan dabik dada, aku kuat, kita ramai, kita mesti menang. Tidak. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mencapai kemenangan. Ya. Demikian Allah Taala sebut, iza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullah dulu baru datang al-fathu, baru datang kemenangan. Bermakna kalau tanpa pertolongan Allah kita tak akan mencapai kemenangan. Dan untuk makluman semua, pilihan raya ke-14 ni dah ada keputusan, dah ada keputusan di azali, di Lauh Mahfuz, betul tak? Dah ada keputusan, betul. Pilihan ke-14 ni dah ada keputusan dah. Siapa yang akan pergi Putrajaya, siapa yang akan balik ke Pekan, semua dah ada keputusan. Allah rahsiakan keputusan, Allah rahsiakan keputusan kerana pahala, bukan kerana keputusan. Allah bagi pahala pada kita bukan sebab keputusan. Nabi Nuh 950 tahun dakwah, 80 orang pengikut. Dalam konteks kalkulatornya, kira-kiranya gagal. 950 tahun dakwah, berapa kali pilihan raya, berapa kali mengundi, kita pun tak tahu sepenggal dia berapa tahun. Tapi 80 orang. Tidak diukur itu kejayaan bila kita bekerja untuk Islam. Itu kejayaan. Jangan sedih dengan keputusan, tapi sedihlah bila kita tak boleh menyumbang untuk kemenangan. Jangan sedih dengan keputusan, sebab keputusan tak boleh buat apa-apa dah. Tapi sedihlah bila kita tak boleh menolong, menyumbang kepada kemenangan. Waktu sahabat lain tak tidur malam, waktu orang lain tukuh lumus, waktu orang lain bekerja habis duit, di mana kita masa tu? Kita mesti menyumbang kepada kemenangan. Menang kalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berjaya bila kita menolong Islam. Kurangkan perbezaan, banyakkan ziarah, banyakkan menghargai pendapat yang berbeza, hormati pendapat orang lain. Jangan paksa orang terima pendapat kita, tapi tolong jangan khilaf, jangan beza dalam dasar dan prinsip. Allah tidak akan menolong kita, membantu kita. Ya, akhirnya saya ucap tahniah sekali lagi kepada Perusia Penganjur yang telah berjaya menghimpunkan begini ramai peserta, yang insya-Allah menjadi suatu semangat kepada Urusia Penganjur untuk terus menganjurkan, ya, wacana begini, naduah pemikiran Islam begini pada masa-masa akan datang insya-Allah. Ya, dan saya tengok tajuk-tajuk ketah kerja sangat memberangsangkan, dan insya-Allah perkara ini boleh kita kembangkan, ya, ketah-ketah ini dan perbincangan ini kepada forum-forum yang lain supaya kita dapat merapatkan saf dalam perjuangan Islam,
sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya, Allah ibaratkan perjuangan Islam sebagai bunyan, bangunan. Bangunan ni simen tak ada kekuatan, pasir tak ada kekuatan, batu bersendirian tak ada kekuatan. Tapi bila semua tu digabung, pasir gabung dengan batu, gabung dengan simen, gabung dengan besi, dia menjadi satu kekuatan. Demikian juga kita, insya-Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menolong dan memberkati pertemuan kita, dan ilmu yang kita dapat hendaklah kita kembangkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan kepada kita ilmu-ilmu yang lain. Wallahu alam. Anda dengan Bismillahirrahmanirrahim menutup nadwah pemikiran Islam di bawah tema Islam dalam menghadapi kepelbagaian pada petang yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati semua yang menyumbang pemikiran, idea, kertas perbincangan, dan tuan-tuan yang turut sama mengambil manfaat daripada pertemuan kita pada sepanjang hari ini. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.